Assalamualaikum. Hari ini kita teruskan dengan subtopik kita iaitu 2.3.2 menyelesaikan persamaan linear serentak dalam menggunakan pelbagai kaedah. Okey, pelbagai kaedah di sini, kita ada dua lah yang kita akan belajar nanti. Yang pertama adalah penggantian. Okey, satu lagi adalah penghapusan. Okey, penggantian ni macam kamu dah belajar lah sebelum ni. Yang kita belajar. Okey, kita cuba masukkan nilai X, katakan X sama dalam 1. Okey, ke dalam persamaan linear X tambah 1. Okey, jadi nilai 1 ni kita akan masukkan dalam persamaan linear lah. Okey, itu yang membawa maksud sebagai penggantian lah. Okey, kalau penghapusan, fokus kita adalah untuk menjadikan sama ada X ataupun Y, mana-mana pun boleh ubah, dua pun boleh ubah itu nanti jadi kosong. Itu fokus kita. Okey, kita nanti akan masuk kepada penggantian dulu. Okey, kita ambil untuk kaedah pertama dulu. Selesaikan persamaan linear serentak menggunakan kaedah penggantian. Okey, cikgu akan ajar macam mana nak buat kaedah penggantian. Okey, contoh 1 cikgu ambil daripada modul iaitu soalan 1 muka surat 11. Okey, diberi dua persamaan iaitu X tambah 2Y sama dengan 5 dan Y tambah 2X sama dengan 7. Okey, bila dah dapat persamaan macam ni, kamu tengok susunan dua-dua samaan ni. Okey, sama tak pun boleh ubah dia. Yang ni, dua-dua ni. Okey, tak sama kan? Okey, sini X, sini Y. Sini Y, sini X. Okey, jadi apa yang berlaku? Pertama sekali, kita kena susun dulu pun boleh ubah dia bagi sama. Okey, contohnya, yang ni cikgu tulis balik kan. X tambah 2Y sama dengan 5. Okey, jadi pun boleh persamaan kedua ni. Okey, kita susun balik supaya X letak kat sini, Y kita letak kat sini. Jadi kita akan susun X dululah. 2X depan dia positif kan. Jadi kat sini dia akan jadi 2X. Okey, Y. Y depan dia positif. Jadi tambah Y sama dengan 7. Okey, jadi ini persamaan pertama. Ini adalah persamaan yang kedua. Okey, tadi cikgu cakap penggantian ni macam yang kita belajar sebelum ni lah. Kita masukkan nilai X ke dalam persamaan linear kan. Okey, jadi kita kena pilih antara persamaan kedua-kedua persamaan ni, macam mana kita nak jadikan nilai X. Okey, ambil yang senang. Okey, cikgu ambil persamaan 1 untuk jadikan nilai X. Okey, jadi X tambah 2Y sama dengan 5 kan, daripada persamaan 1. Okey, kita nak X. Jadi Y kita bawa ke sebelah kanan, dia jadi 5 tolak 2Y. Ini adalah persamaan yang ketiga. Okey, jadi X sama dengan 5 tolak 2Y. Ini adalah nilai X lah. Di persamaan ni X sama dengan 5 tolak 2Y. Okey, Okey, baik. Selepas tu, kita akan masukkan persamaan yang ketiga ni ke dalam persamaan yang kedua. Jadi, kita akan tulis masukkan 3 ke dalam 2. Okey. Okey, jadi persamaan kedua kita adalah 2X tambah Y sama dengan 7 kan.
Okey. Lepas tu tadi kita dah dapat, okey, X sama dengan 5 tolak 2 Y. Okey, jadi nilai ni, okey, nilai ni 5 tolak 2 Y ni kita akan gantikan dalam X. Okey, jadi tulis balik. Okey, 2. Okey, kat sini 5 tolak 2Y tambah Y sama dengan 7. Okey. Okey, jadi kat sini ada bracket. Jadi kita selesaikanlah yang dalam bracket dulu. Macam mana kita nak selesaikan? Ya, kita kena kembangkan. Jadi 2 darab 5 kita akan dapat 10. Okey. 2 darab dengan negatif Y kita akan dapat negatif 4Y. Okey, tambah Y sama dengan 7. Dan kita dapat apa? Kita dapat 10 tolak, okey, negatif 4Y tambah Y sama tolak 3Y kan? Okey, tolak sama dengan 7. Okey. Okey, sekarang kita nak Y. Okey, jadi 10 ni kita kena bawa pergi sebelah kanan. Okey, jadi negatif 3Y sama dengan 7 tolak 10. Okey, jadi negatif 3Y, 7 tolak 10, negatif 3. Okey, Y sama dengan negatif 3 bawa pergi sebelah kanan, dia akan jadi bahagi negatif 3 bahagi negatif 3. Okey, kita akan dapat, okey, dapat apa? Okay, ni potong, kita akan dapat 1. Okay, Y sama dengan 1. Okay. Tapi ni tak habis lagi ni tau. Okey, tadi kita dapat Y sama dengan 1 kan? Bila dah dapat Y, kita kena cari X pula. Okey. Okey, bila dah dapat Y, kita akan gantikan dia dekat persamaan 1 atau persamaan 2. Kamu boleh pilihlah yang mana yang senang untuk kita dapatkan X. Jadi, kita nak pilih persamaan 1. Boleh. Okey, jadi kita tulis. Okey, baik. Y sama dengan 1. Masukkan ke dalam persamaan 1. Okey, kita tulis macam tu. Okey, jadi persamaan 1 kita adalah X tambah 2Y sama dengan 5. Okey, X tambah 2Y sama dengan 5. Okey, nah. Okey, jadi kalau kamu tengok kat sini. Okey, ni Y kan? Okey, Y sama dengan 1 kita akan cuba masukkan ke dalam persamaan dah. Okey, jadi kita tulis balik. Okey. X tambah 2. Okey, Y sama dengan 1. Okey, masukkan dalam Y sama dengan 5. Okey, jadi sini X kita tulis balik. Okey, 2 darab 1, 2. Okey, sama dengan 5. Okey, sekarang kita nak X. 2 ni kena bawa pergi ke sebelah kanan. Okey, jadi 2 bawa pergi sebelah kanan. Kita akan dapat X sama dengan 5. 2 bawa pergi sebelah kanan, dia akan jadi tolak 2. Jadi nilai X adalah 5 tolak 2, 3. Okey, ini jawapan dia. Okey, nah. Okey, jadi kalau kamu buat persamaan linear serentak, dia suruh menyelesaikan. Fokus kita adalah nak dapatkan nilai X dan juga nak dapatkan nilai Y. Itu tujuan kita. Okey, nah. Okey, kita masih lagi dalam kaedah penggantian. Okey, contoh 2, cikgu ambil adalah daripada soalan 4.
Muka surat 11. Okey, soalan yang diberi. Okey, persamaan yang pertama adalah Px tolak 3y sama dengan 12. Persamaan yang kedua, 3y sama dengan 5x tolak 9. Okey, ini persamaan yang pertama. Ini adalah persamaan yang kedua. Okey, sekarang ni kita nak cari mana-mana pun boleh ubah untuk kita gantikan dalam persamaan. Okey, kalau cikgu akan ambil persamaan yang kedua lah. Okey, sebab apa? Okey, persamaan dia dah macam ni dah kan. Kita cuma jadikan y sahaja. Okey, jadi cikgu ambil persamaan kedua. Okey, di 3y ni cikgu nak terus jadikan dia y. 5x tolak 9. Okey, jadi 3 ni kita buat pergi sebelah kanan. Dia akan jadi bahagi, iaitu 3. Okey, ni persamaan kita yang ketiga. Okey, nah. Okey, selepas tu, okey, persamaan 3 ni kita akan gantikan ke dalam persamaan yang pertama. Okey, jadi kita tulis sikit ayat. Okey, masukkan persamaan ketiga ke dalam 1. Okey, jadi kita tulis dulu persamaan kita yang pertama. Okey, 4x tolak 3y sama dengan 12. Okey, y kita dapat kat sini sama dengan 5x tolak 9 per 3 kan. Okey, kita gantikan dalam y kat sini. Okey, jadi tulis balik yang lain. 4x tolak 3. Okey, y. Okey, y kita adalah 5x tolak 9 per 3. Sama dengan 12. Okey, nah. Okey, selepas tu, ni ada bracket kan? Kita selesaikan yang bracket dululah. Okey, jadi 4x. Okey, tolak. Okey. Okey, yang ni, okey, 3 dalam kurung 3 darab 5x tolak 9 per 3. Jadi, macam mana kita nak buat? Yang ni kita boleh potong kat bawah ni. Okey, 3 bahagi 3 kita akan dapat 1. Okey, yang tinggal adalah dalam kurungan 5x tolak 9. Okey, sama dengan 12. Nanti ada orang tanya, cikgu kenapa cikgu buat macam ni? Konsep dia macam ni kelas. Konsep dia. Ni 3 sama apa darab 5x tolak 9 per dengan 3 kan. Okey, konsep dia kamu bayangkan dia sama macam ni. Okey, katakan 3 2 per 3. Macam tu kan. Okey, kamu boleh potong ni. Okey, ni 3 kita potong kat bawah ni. Ni kan darab. Ni kan operasi darab kan. Jadi kita boleh potong. Okey, nah, dapat 2. Macam tu lah juga kalau konsep yang besar ni. Okey, ini kita boleh potong. Sebab itulah kita dapat 5x tolak 9. Okey, nah. Okey. Okey, kenapa kita letak kurungan? Sebab dekat depan dia adalah negatif. Okey, nak selamat kita letak kurungan dululah. Okey, lepas tu kita tulis. Okey, 4x. Okey, negatif jumpa positif 5x. Okey, kita akan dapat negatif 5x. Okey, negatif jumpa negatif 9. Kita akan dapat positif 9 sama dengan 12. Okey, lepas tu kamu selesaikan. 4x tolak 5x, kamu akan dapat negatif x. Tambah 9 sama dengan 12. Okey, selepas tu kita nak x kan. Kita nak x ni. Jadi 9 ni kita akan bawa ke sebelah kanan.
Jadi kita akan tulis negatif X sama dengan 12 tolak 9. Okey, kita akan dapat negatif X sama dengan 3. Okey, ini adakah final answer dia? Bukan. Okey, sebab kita nak X, ini adalah negatif X. Okey, sekarang kita nak X. Dia mesti X, tak mau negatif X. Jadi sekarang kita nak X. Okey, negatif ni bawa ke sini. Okey, dia sebenarnya 3 per negatif 1. Jadi X kita sama dengan negatif 3. Okey. Ini jawapan untuk X. Okey, tadi kita dapat X sama dengan 3 kan? Jadi X sama dengan 3, kita kena cari Y pula. Macam mana nak cari Y? Okey, nilai X ni kita akan masukkan dalam mana-mana persamaan. Okey, nak pilih persamaan yang mana? Untuk mudah kita cari nilai Y. Kita ambil persamaan 2 lah. Okey, jadi kita tulis balik. X sama dengan 3. Okey, masukkan ke dalam 2. Okey, Okey, jadi persamaan 2 kita tulis balik. 3Y sama dengan 5X tolak 9. Okey, jadi 3Y sama dengan 5. Okey, apakah X dia? Okey, X dia 3 kan? Okey, kita tulis 3 kat sini. Okey, sama dengan 9. Okey, jadi 3Y sama dengan, 5 darab 3, 15 tolak 9. Okey, jadi 3Y sama dengan 6. 6 kan? 6. Okey, sekarang kita nak nilai Y. Jadi 3 ni kita bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagilah 6 per 3. Y sama dengan 6 bahagi 3, 2. Okey, jadi dapatlah nilai Y. Habislah. Okey, jadi kita dapatlah. Okey, satu nilai X, satu lagi nilai Y. Kita cari dua-dua nilai. Okey, Okey, untuk meningkatkan kemahiran kamu dalam menyelesaikan persamaan linear serentak menggunakan kaedah penggantian. Okey, baik. Kamu bolehlah buat soalan 2 dan soalan 3 pada muka surat 11. Okey, B. Selesaikan persamaan linear serentak menggunakan kaedah penghapusan. Okey, untuk kaedah penghapusan, fokus kita. Okey. Kalau kita ada pemboleh ubah X dengan Y, fokus kita untuk menjadikan X dengan Y ni kosong. Kita nak hapuskan semasa dalam jalan kerja je lah. Fokus kan kita itulah. Okey, macam mana cara dia? Okey, cikgu tunjuk. Okey, contoh 1. Okey, contoh 1 ni cikgu ambil daripada soalan 4, muka surat 12. Okey. Diberi persamaan pertama 3X tambah 4Y sama dengan 2. Satu lagi adalah 3Y tambah X tolak 1. Okey, cuba kamu tengok. Ada apa masalah dengan kedua-dua persamaan ni? Susunan dia tak sama kan? Okey, cuba tengok dekat sini dan dekat sini. Okey, persamaan pertama dengan persamaan 2 tak sama. Dia punya pemboleh ubah. Okey, persamaan kedua dengan pertama dan kedua pun tak sama juga pemboleh ubah. Kita kena bagi selari had ni. Okey, jadi apa kita buat? Kita susun balik. Okey, susun balik. Persamaan pertama kita 3X tambah 4Y sama dengan 2. Okey, ni persamaan pertama. Persamaan kedua kita, okey, kat sini X kita kena letak X lah. Okey, X dekat sini adalah positif. Jadi kita letak X saja.
Okey, 3Y depannya adalah positif. Jadi tambah 3Y. Sama dengan negatif 1. Ini adalah persamaan yang kedua. Okey, baik. Tadi cikgu ceritakan kalau kaedah penghapusan fokus kita nak jadikan pemboleh ubah tu nanti jadi kosong kan. Bila nak jadi kosong, okey, kita kena jadikan antara pemboleh ubah X dan Y, salah satu perkali dia mesti sama. Macam mana? Okey, kita buat operasi darab. Okey, contoh. Okey, kamu tengok. Okey, ni cikgu tutup. Okey, baik. Okey, mula-mula kita tengok pemboleh ubah X. Okey, 3 darab berapa boleh jadi? 3X darab berapa boleh jadi X? Boleh jadi kat sini 1, sini 1 kan? Tak ada kan? Okey, jadi kita tengok pula untuk persamaan ini yang kedua ni. Okey, 1 darab berapa boleh jadi 3? Kamu boleh darabkan dia dengan 3 kan? Jadi, persamaan kedua ni kita akan darabkan dia dengan 3. Jadi, bila persamaan kedua jadi darabkan dengan 3, kita akan dapat 3X tambah 3Y darab 3, 9Y sama dengan negatif 1 darab 3. Kita akan dapat negatif 3. Ini adalah persamaan yang ketiga. Nah. Okey, jadi lepas tu kita dah dapat persamaan pertama dan persamaan yang ketiga. Okey, kita tulis balik kat bawah ni lah. Okey, 3X tambah 4Y sama dengan 2. Satu lagi persamaan yang ketiga adalah 3X tambah 9Y sama dengan negatif 3. Okey, sekarang kita nak jadikan X ni kosong. Sebab kita darabkan 3 tadi, sebab kita nak matikan X ni kan. Kita nak kosongkan X. Okey, jadi kat sini 3X. Betul tak? Okey, 3X kita nak pakai operasi apa supaya dekat sini dia akan dapat kosong. 3X tolak 3X. Kita akan pakai operasi tolak. Okey, jadi kat sini kita dapat kosong kan? 3X tolak 3X dapat kosong. 4Y tolak 9Y. Kita akan dapat negatif 5Y. Okey, sama dengan okey, 2 tolak negatif 3. Kita akan dapat 5. Okey, kalau kamu confuse, buat dekat sebelah. 2 tolak negatif 3. Okey, sama dengan negatif jumpa negatif, positif. 2 tambah 3, 5. Dapat macam tu lah. Okey. Okey, jadi kat sini kita dapat negatif 5Y sama dengan 5 kan? Okey, baik. Okey, sekarang kita nak Y. Okey, jadi negatif 5 ni, negatif 5 ni kita akan bawa ke sebelah kanan lah. Okey, jadi Y sama dengan 5 per negatif 5. Kan? Okey, jadi Y sama dengan 5 per 5. 5 bahagi negatif 5, kita akan dapat negatif 1. Okey, selesai dapat Y. Okey, tadi kita dapat nilai Y sama dengan negatif 1 kan? Okey, untuk dapat nilai X, kita kena masukkan nilai ni ke dalam persamaan. Okey, persamaan kita kena pilih. Nak persamaan pertama ke persamaan kedua supaya senang kita dapat nilai X. Kita ambil persamaan yang kedua.
Kena ambil 2 persamaan je. Persamaan ketiga ni tak boleh ambil sebab kita darabkan tadi. 2 persamaan saja. Okay, kita ambil persamaan kedua lah. Okay, jadi tulis balik y sama dengan negatif 1. Masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Jadi persamaan kedua kita adalah x tambah 3y sama dengan negatif 1. Okey, jadi masukkan negatif 1 ke dalam y. Okey, jadi x tambah 3. Okey, y. Y adalah negatif 1 sama dengan negatif 1. Okey, jadi x. Okey, 3 darab negatif 1. Kita akan dapat negatif 3 sama dengan negatif 1. Okey, sekarang kita nak nilai x kan. Jadi negatif 3. Okey, kita bawakan ke sebelah kanan. Okey, jadi dia akan dapat x sama dengan negatif 1. Negatif 3 buat sebelah kanan. Jadi positif 3. Jadi x sama dengan 2. Okay. Itu jawapan dia. Okey nah. Kita dapat nilai y dengan nilai x. Okey nah. Masih lagi dalam kaedah penghapusan. Okey. Contoh yang kedua, cikgu ambil soalan 1 muka surat 12. Okey, yang mana persamaan pertama adalah 2x tolak 3y sama dengan 4. Persamaan kedua 3x tambah 2y sama dengan 19. Okey, jadi apa yang berlaku? Kita kena hapuskanlah. Kena jadikan perkali sama. Salah satu perkali tu. Okey, jadi kita tengok kat sini. Okey. 2x boleh darabkan berapa untuk jadi 3? Tak ada. Okay. Jadi 3 darabkan berapa supaya perkali dia jadi 2? Okay. Tak ada. Okay. Kita tengok y pula. Okey, negatif 3 darab berapa supaya kita dapat 2? Tak ada. Okay. 2 darab berapa supaya kita dapat negatif 3? Pun tak ada. Okey, jadi kat sini kalau dapat masalah macam ni, kita tak boleh nak darab. Apa yang berlaku? Okey, kita kena darablah kedua-duanya. Maksud cikgu, okey, macam ni. Okey, maksud cikgu. Okey, macam ni. Okey, dulu. Okey, katakan pecahan kamu belajar dulu kan. Okey, dapat 1/3 tambah 1/2. Okey. Jadi, bila kamu nak tambah, dapat nilai dekat sini, apa yang kamu buat dekat penyebut ni? Kamu bagi samakan penyebut dia. Jadi, kamu kat sini kamu darab 2. Atas darab 2. Kat sini kamu darab 3. Di sini pun kamu darab 3. Lepas tu kamu dapat berapa? 2/6 tambah 3/6. Baru dapatlah jawapan 5/6. Okey, tapi kat sini fokusnya kat sini maksud cikgu. Okey, kamu menggunakan operasi darab supaya kamu samakan penyebut dia. Betul tak? Okey, samalah juga dengan soalan ni tadi. Okey, kita akan samakan dia punya perkali. Okey. Contohnya cikgu tutup balik. Okey. Katakan kita nak hapuskan x kan. Okey, kita nak hapuskan x. Okey. Apa darab apa supaya senang untuk kita tolak. Nombor apa kita boleh buat? Ya, 2 kita boleh darabkan dengan 3. Kalau 2 darab 3, 6. Okey, 2 darab 3. Jadi, persamaan kedua 3x ni. 3 darab dengan berapa dapat 6? Kita akan darabkan dengan 2. Okey, jadi persamaan pertama kita akan darabkan dengan 3. Persamaan kedua kita akan darabkan dengan
2. Okey, jadi kita buat persamaan barulah. Okey, jadi persamaan ni. Okey, 2x darab 3 kamu akan dapat 6x. Okey, negatif 3y darab 3 kamu akan dapat negatif 9y. Okey, 4 darab 3 kamu dapat 12. Okey, ini adalah persamaan yang ketiga. Okey. Okey, seterusnya. Okey, 3 darab 2 kita akan dapat 6x. Okey, 2y darab 2 kamu akan dapat positif 4y. Okey, sama dengan 19 darab 2. Dapat 38. Okey, ini adalah persamaan yang keempat. Okey. Okey, baik. Kita dah dapat 2 persamaan baru. Okey, seterusnya apa perlu kita buat? Ya, kita kena hapuskanlah. Okey, tadi kita buat persamaan. Kita nak bagi sama perkali x kan? Okey, jadi kita tengok x. Okey, x. Okey, macam mana nak hapuskan 6x ni supaya dia dapat kosong? Kita nak tambah ke kita nak tolak? Kita akan tolak. Okey, jadi 6x tolak 6x akan dapat kosong. 6x tolak 6x dapat kosong. Okey, jadi yang lain pun kita kena buat macam tu lah. Okey. Okey, jadi negatif 9y tolak 4y kita akan dapat negatif 13y. Okey, sama dengan 12 tolak 38 kita dapat negatif 26. Okey, jadi kat sini kita tulis baliklah. Okey, kat sini kita dapat negatif 3y sama dengan negatif 26 kan. Okey, sekarang kita nak nilai y. Okey, jadi nak nilai y, negatif 13 ni kita akan bawa ke sebelah kanan kan. Okey, jadi y sama dengan negatif 26 bahagi negatif 13. Okey, y kita akan dapat 2. Jadi y sama dengan 2 lah. Okey, jadi kita dah dapat nilai y sama dengan 2 kan. Okey, jadi kita kena masukkan dekat persamaan asal kita balik. Kena ambil persamaan pertama ataupun persamaan yang kedua. Okey, antara dua persamaan ni, yang mana senang untuk kita cari x? Sebab y dapat dah. Kita nak cari x. Yang mana senang? Okey, katakan kamu nak ambil persamaan yang pertama. Jadi, y sama dengan 2 masukkan ke dalam persamaan yang pertama. Okey, jadi tulis balik persamaan pertama kita balik iaitu 2x tolak 3y sama dengan 4. Okey, jadi 2x tolak 3. Okey, y kita punya nilai adalah 2. Okey. Tutup kurungan sama dengan 4. Lepas tu 2x. Okey, negatif 3 darab 2 kamu dapat negatif 6 sama dengan 4. Okey. Kita nak x kan? Jadi negatif 6 ni kita bawa ke sebelah kanan. Okey, bawa ke sebelah kanan, dia akan dapat 2x sama dengan 4 tambah 6. Okey, jadi 2x sama dengan 10. Okey, kita nak dapatkan x. 2 ni kita akan bawa kan sebelah kanan lah. Jadi x sama dengan 10 bahagi 2. Jadi x sama dengan 10 bahagi 2.
5. Okey, ini jawapan dia. Okey nah. Jadi kita dah dapat nilai X dan juga nilai Y. Okey. Okey, baik. Untuk meningkatkan kemahiran kamu, untuk selesaikan persamaan linear menggunakan kaedah penghapusan, kamu bolehlah buat soalan 2 dan 3 pada muka surat 12. Okey nah. Seterusnya, kita masuk subtopik 2.3.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Okey, contoh yang cikgu akan buat adalah menggunakan contoh soalan 1, muka surat 13, iaitu soalan dia. Okey, 2x tolak y sama dengan 7. Persamaan kedua adalah 3y tambah 2y sama dengan 14. Okey, bila melibatkan soalan menyelesaikan masalah dan lepas tu dia tak menyatakan mana-mana kaedah kamu boleh guna. Okey, macam soalan ni dia tak cakap pun suruh buat kaedah apa kan. Jadi, ikut kesesuaian kamulah. Ikut kesesuaian kamu dan juga kesesuaian soalan tersebut. Nak pakai kaedah yang mana? Sama ada kamu nak pakai penghapusan ataupun penggantian. Jika soalan tersebut tak nyatakan mana-mana kaedah, boleh pilih salah satu. Tapi untuk contoh 1, cikgu akan menggunakan kaedah penghapusan. Cikgu nak pakai penghapusan lah. Okey. Jadi kat sini. Okey. Antara pemboleh ubah X dan Y. Okey, yang mana yang kita boleh samakan perkadi dia. Okey. Jadi, kita tengok contoh 1. X. Okey. Okey, kat sini 2 kita boleh jadikan 3 ke tak? Okey, tak boleh. Okey, 3 kita boleh jadikan 2, tak boleh. Okey, Y pula. Okey, Y ni perkali dia 1 lah. Okey, 1 boleh jadikan 2. Boleh. Kita akan darabkan dia dengan 2. Okey, jadi persamaan yang pertama kita akan darabkan dengan 2. Okey, nah. Okey, cikgu akan guna kaedah penghapusan. Jadi, persamaan pertama kita kena darabkan dengan 2 kan. Jadi, 2 darab 2, 4x. Okey, negatif y darab 2, kita akan dapat negatif 2y. 7 darab 2, kita akan dapat 14. Okey, ini adalah persamaan yang ketiga. Okey, kalau tak nak confuse, kita boleh tulis balik kat bawah. Okey, 3x tambah 2y sama dengan 14. 4x tolak 2y sama dengan 14. Okey nah. Okey, jadi apa yang seterusnya kita akan buat? Okey, kita akan hapuskanlah. Okey, tadi kita darabkan 2 sebab kita nak bagi sama perkali y kan? Okey, kita tutup yang lain. Kita tengok y. Okey, baik. Okey, 2y. Okey, kita guna operasi apa? Okey, supaya kita dapat kosong. Okey, jadi kat sini, 2y tambah ataupun tolak 2y supaya kita dapat kosong. Okey, kalau kamu confuse, kamu bawa benda ni ke sini. Okey, 2 pakai operasi apa? Tolak 2y. 2y pakai operasi apa? 2y. Okey, operasi apa? Tolak 2y supaya kita dapat kosong. Okey, baik, kita nak dapatkan kosong, kita akan tambahlah. Jadi 2y tambah negatif 2y sama dengan kosong. Okey, jadi kat sini kita akan pakai operasi tambahlah. Okey, jadi 2y tambah
2y tambah negatif 2y, kita akan dapat kosong. Okey, jadi kat sini 3x tambah 4x, kita akan dapat 7x. Okey, sama dengan 14 tambah 14, kita akan dapat 28. Okey nah. Okey, tulis balik. 7x sama dengan 28. Jadi, kita nak dapat x. Okey, 7 ni kita akan bawa ke sebelah kanan. 28 bahagi 7. Jadi, x kita akan dapat 28 bahagi 7, kita akan dapat 4. Okey nah. Okey, sekarang tadi kita dah dapat x sama dengan 4 kan. So, kita nak dapatkan nilai y, kita kena masukkan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Okey, jadi kita kena pilihlah nak masukkan dalam persamaan yang mana. Untuk senang kita dapat nilai y. Katakan kita nak masuk dalam persamaan yang kedua. Jadi persamaan kedua kita adalah 3x tambah 2y sama dengan 4. Okey, jadi masukkan nilai x ni ke dalam masukkan nilai 4 ni ke dalam x. Okey, jadi kita tulis balik 3. Okey, x nilai dia adalah 4. Okey, baik. Tambah 2y sama dengan 4. Okey, 3 darab 4, kita akan dapat 12 tambah 2y sama dengan 4. Okey, jadi 12 ni kita akan bawa ke sebelah kanan dah. Jadi 2y sama dengan 4 tolak 12. Jadi 2y sama dengan 4 tolak 12, kita akan dapat 8. Okey, jadi negatif 8. Negatif 8. Jadi kat sini nak y kan. Okey, 2 ni kita akan bawa ke sebelah kanan dah. Jadi y sama dengan negatif 8 bahagi 2. Kita akan dapat y sama dengan negatif 4. Okey. Ini adalah nilai y. Tadi kita dah dapat nilai x. Okey. Okey kelas, bagi meningkatkan kefahaman kamu, dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Okey, kamu pergi ke muka surat 13. Okey, kamu boleh buat soalan 2, 3 dan 4. Okey nah. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.